Tapi mak cakap, ini PAS untuk semua. Takkan orang Melayu tak boleh bantu Cina, Cina takkan tak boleh bantu sama Melayu. Itu sebab dia minta saya hadir juga. Dan saya rasa itulah perbezaan di antara Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional. Pakatan Rakyat bantu semua. BN kononnya nak bantu bangsa dia sendiri, tapi sebenarnya bantu sendiri. Dan hari ini saya pun ada baca satu keratan yang amat mengejutkan, iaitu Biro Tata Negara, Pengarah Biro Tata Negara Negeri Pahang. Lupa apa nama dia lah. Dia cakap bahawa Islam memerlukan perjuangan berdasarkan perkauman. Siapa yang anti Melayu, anti Islam. Siapa yang tak mendukung perjuangan ketuanan Melayu, anti Islam. Hanya untuk bangsa saja. Saya tengok ini macam berlainan pula. Bila kita lihat slogan PAS, PAS untuk semua. Tapi datang pula pihak UMNO cakap Islam hanya untuk bangsa Melayu saja. Ini pasal akidah dan agama, saya tak layak ucap-ucap. Terserahlah kepada pemimpin PAS untuk jawab sama ada ini ajaran sesat atau tidak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya di sini untuk memberikan pandangan bahawa dalam perjuangan Pakatan Rakyat, perupayaan bangsa dan rakyat amat penting. Yang kita maklamatkan ialah perupayaan semua bangsa. Untuk negeri Pulau Pinang, Pakatan Rakyat telah menerima pakai tema di negeri Pulau Pinang, iaitu Pakatan Rakyat, Kerajaan Berjiwa Rakyat, Martabatkan Rakyat. Dan saya rasa istilah martabatkan rakyat ini adalah amat bermakna. Kerana sekiranya kita martabatkan rakyat, dengan sendirinya dapat mengupayakan bangsa dan rakyat seluruh Malaysia. Dalam aspek ini, saya ingin berbicara tentang beberapa isu yang selalu dikaitkan dengan Pulau Pinang. Khususnya bahawa saya anti-Islam, anti-Melayu. Saya tahu kawan-kawan PAS tak percaya. Kerana kawan-kawan PAS pun telah lihat macam mana saya merengkuk dalam penjara. Bukan sahaja bersama dengan Mak Sabu dan Mahfuz, tetapi semasa di Kajang, semasa kita membela seorang gadis Melayu yang dirogol, tapi tak dibela, sebaliknya ditahan. Dan bila saya nak bela sama mangsa rogol itu, saya pula kena ditahan. Itu adalah keadilan Barisan Nasional, bukanlah keadilan Islam. Tetapi ini semua dilupakan. Dan seterusnya menggunakan media massa untuk memburuk-burukkan kerajaan PR dekat Pulau Pinang. Yang pertama, anti-Melayu. Marilah kita bicara tentang anti-Melayu. Dalam aspek mana anti-Melayu? Pertama, kita roboh gerai Melayu saja. Saya ada angka dekat sini, di mana kita boleh lihat, kalau kita cakap dari istilah atau dari angka-angka tindakan penguatkuasaan yang dijalankan. Tindakan ke atas Melayu di kawasan pulau, bukan Melayu 70%, Melayu 30%. Di kawasan Serong Prai, bukan Melayu 82%, Melayu 18%. Di sini saya ingin tegaskan sekali, bukan kita suka rubuh gerai orang. Tapi bila dia buat tengah jalan ataupun atas pokok,
Apa kita boleh buat? Ini memang berdasarkan keselamatan. Dan baru-baru ini pula, isu dekat Taman Pelangi yang dihebah, yang digembar-gemburkan dekat TV, dan juga surat khabar minatan orang ramai utusan Malaysia. Taman Pelangi ni cakap, oh hanya gerai Melayu yang diroboh. Di Pulau Pinang kita ada satu dasar di mana isu penguatkuasaan tidak dipolitikkan, dijalankan secara pentadbiran oleh yang dipertua. Di mana kita berikan amanah untuk jalankan secara adil, secara profesional dan mengikut lunas undang-undang. Tapi mesti berbicara dulu dengan pemilik gerai. So bila ini berlaku, saya pula tanya YDP, apa dah jadi? YDP pula beritahu saya, CM, MPSP terima banyak aduan, kita terpaksa ambil tindakan. Saya cakap, ya betul. Mengapa buat macam itu? Dia cakap, CM, ini Taman Pelangi ini sebenarnya diberikan nama Lita Hat Yai. Oh, macam tu ke? CM, tahu maksud apa itu Lita Hat Yai kan? Kalau ada orang di sini masih tak faham, iaitu kalau nak pergi Hat Yai untuk menikmati sedikit tarikan dia, tak payah pergi Hat Yai, pergi Lita Hat Yai dekat Taman Pelangi dah cukup. Kebanyakan orang asing minta diberi angka. Daripada 22 buah gerai yang diambil tindakan pada fasa pertama, gerai Melayu daripada 22 buah gerai, berapa? 4. Gerai Cina, 3. Gerai India, 1. Gerai bangsa lain, warga asing lain, baik Indonesia, baik Bangladesh, baik negara Thai, 14. Yang Melayu 18%, yang bukan Melayu 18%, yang warga asing 64%. Lita Hat Yai. Aduan yang diterima ialah daripada orang tempatan. Kebanyakan orang Melayu tak boleh tahan anak-anak mereka lihat kegiatan maksiat. Bila kita nak ambil tindakan untuk bersihkan sarang maksiat, timbullah pula suara-suara sumbang bahawa kita amalkan perbuatan perkauman. Ambil tindakan ke atas sarang maksiat perkauman. Itulah UMNO, itulah BN, itulah MCA, itulah MIC, itulah gerakan. Nah itulah sebabnya kita lawan habis-habisan Barisan Nasional. Tak berikan notis cukup. Saya tanya YDP, betul ke tak berikan notis cukup? Dia cakap tak ada, sudah 3 tahun. Dan dia pula cakap saya, apa yang paling pelik sekali? CM, UMNO bahagian Batu Kawan pun ada buat aduan tahu. Betul ke? Betul. Tunjuk surat saya. Ditandatangani oleh Setiausaha bahagian UMNO Batu Kawan. Minta tindakan dia ambil ke atas warga asing ini. Tengoklah orang macam ni. Desak kita ambil tindakan, hantam kita tak ambil tindakan. Bila kita ambil tindakan, hantam kita lagi. Ini seperti yang saya selalu cakap, ini BN. Manusia pun dia, hantu pun dia. Tapi bila kita berikan penjelasan, tak siarkan langsung. Ini jadi isu. Anti Melayu lagi, gerai. Gerai dekat Batu Feringgi. Hari itu kita ambil tindakan, rubuhkan sebuah gerai Cina. Saya ingat ini tak ada isu lah gerai Cina kan. Takkan UMNO akan mainkan isu perkauman lagi? Main juga. Macam mana main saya? Macam mana main isu perkauman? Yang Cina itu tiba-tiba jadi Melayu. Yang lagi pelik, yang pemilik Cina perempuan. Tiba-tiba Melayu laki pula. Ini bukan sahaja tukar kaum tau. Jantina pun boleh tukar.
Dan bila kita tanya macam mana ni berlaku, ini yang gerai Cina kita rubuhkan, jual arak. Ini Melayu boleh jual arak kah? Oh, bila kita sebut macam ni, tak mau tak mau timbul lagi, perkara ni tutup. Tapi untuk orang di luar Pulau Pinang tak tahu. Orang Pulau Pinang tahu, mereka ketawa sajalah. Orang luar Pulau Pinang tak tahu, bila kita jelaskan, tak mau keluar langsung. Ini betul-betul, ini jahat lah. Jahat, dia tak tahu dia punya jahat tau. Macam ni ada satu gambar saya nak tunjuk sini. Gambar saya sembelih lembu hari Korban. Ada tengok tak? Macam ini pun boleh keluar. Saya tengok ni gambar, oi, macam saya. Betul-betul buat profesional tau. Muka macam saya, tangan macam saya, pisau pun macam saya. Tapi sebenarnya bukan saya. Tahu siapa ni? Nasib baik hari itu saya turun Taiping, saya tengok, saya ada jumpa kawan baik kita, Datuk Sri Nizal. Dia terus cakap, "Hayya, Lim Guan Eng, you sudah angkat saya punya pahala lah." Ya, apa-apa saya itu, angkat orang Islam punya pahala, berat tahu, dosa. Saya cakap, ini bukan anda, ini saya. Ini apa UMNO buat? Kerana mungkin saiz kepala kita serupa, saiz badan serupa. Tapi tentulah Datuk Sri Nizar lebih handsome lah. Dia potong kepala Datuk Sri Nizar, bubur saya punya kepala. Tengok jahat dah. Tak cukup jahat lagi, sekarang ada gambar baru. Gambar baru apa? Saya pakai kopiah pula. Tuan Haji Lim Guan Eng. Ini sekarang digunakan oleh MCA tau. Itu Lim Guan Eng sudah jadi Tuan Haji. Orang Cina kena was-was. Sekarang ada blok-blok pro UMNO, semua saya pakai kopiah. Taklah. Kita hormat orang Islam. Ini satu bahan agama. Tak pernah pakai kopiah. Pakai songkok adalah. Kopiah tak ada. Sampai tahap itu mereka boleh buat. Apa kita boleh buat bila kita tak ada kuasa media cetak dan televisyen? Tapi sekiranya Tuhan meridai sama kita, saya rasa kita akan mengatasi segala-galanya. Tomahan anti-Islam pula, bahawa kita mengharamkan perarakan maulud. Saya tak mau bicara tentang adakah kita perlu atau tidak adakah perarakan maulud. Tapi sepanjang masa kita memerintah dekat Pulau Pinang 3 tahun, tak pernah haramkan perarakan maulud. Dan saya pun hadiri perarakan maulud. Tak haram juga. Tapi yang dimainkan ialah masih kita haramkan perarakan maulud. Yang kita tak haram, dia kata haram. Itulah BN. Yang haram jadi halal, halal jadi haram. Bila kita bagi wang paharan warga emas RM100 kepada semua warga emas, oh, itu duit judi, haram. Kita tanya, mana ada kuasa kerajaan negeri keluarkan lesen judi? Tak peduli, hantam juga. Dan semua tuan-tuan, puan-puan tahu, bila kerajaan BN keluarkan lesen judi bola, negeri mana yang haramkan lesen judi bola? Pulau Pinang. Siapa yang keluarkan lesen judi bola? Orang Kelantan. Ini saya kena minta maaf lah, semua bukan orang Kelantan baik. Orang Kelantan yang baik tak baik juga. Tapi kebanyakan baiklah. Siapa yang keluarkan lesen judi bola? Awang adik. Dia yang keluarkan lesen judi bola. Siapa yang haramkan? Lim Guan Eng. Tapi saya belum kena hantam. Dan ini mereka tamasyakan. Lagipun, bila kawan baik kita dalam MCA, itu Chua, dia hantam sama itu calon PAS wanita, bahawa beliau ekstremis kerana tak mau salam dengan lelaki. Mengapa kenyataan macam ini tak diselar oleh NGO tertentu dan UMNO? Ini pilihan kepercayaan seseorang.
kita pertahankan dekat kawasan-kawasan bukan Islam. Kita cakap apa salahnya kalau seorang wanita tak mau salam dengan lelaki. Kalau dia tak mau salam dengan lelaki orang Cina saja tak betul lah. Tapi yang calon pas wanita kawasan Kadun Tenang tak mau salam dengan semua lelaki. Kerana bukan murim. Mungkin Tuan Sadiq tak faham apa itu murim lah. Ini kita tak salahkan dia kerana UMNO tak jelaskan kepada dia. Mungkin UMNO tak faham kot. Bila kita jelaskan orang Cina, terima. Ini pilihan masing-masing. Saya rasa isu bukan sama ada tak mau salam atau salam dengan kaum lelaki. Isu lebih penting ialah adakah dia bersih atau tidak bersih. Itu yang orang Cina, pengundi Cina boleh terima. Tapi bila Tuan Saleh buat kenyataan macam ni, adakah beliau diselah? Tak diselah langsung. Tak dibangkitkan langsung. Ini semua dipolitikkan. Mungkin untuk Tuan Saleh, dia rasa kalau seorang nak mesra sama dia, mesti selain daripada salam, peluk lagi. Saya harap janganlah kita termakan dengan semua racun yang dibubuh oleh Barisan Nasional. Islam adalah agama rasmi negara Malaysia. Dan sebagai seorang sebab buah parti yang berpegang kepada Perlembagaan Malaysia, ini tidak dipertikaikan. Dan baru-baru ini juga, bila kita umumkan nak buat satu portfolio menjaga hal ehwal bukan Islam, pun dihantam dengan begitu teruk oleh puak UMNO. Mukris Mahathir kerana kita tubuhkan satu portfolio hal ehwal bukan Islam. Cakap ini hina sama Islam. Bila asalnya kita nak buat satu panel untuk semua agama, dia cakap tak boleh. Tak boleh masukkan Islam, tak boleh. Okeylah, tak boleh, kita buat bukan Islam. Yang buat pun tak boleh, yang tak buat pun tak boleh. Dan saya nak beritahu tuan-tuan puan sekalian, portfolio hal ehwal bukan Islam bukan perkara baru. Pernah dibuat oleh siapa? Oleh pemimpin UMNO. Pemimpin UMNO siapa? Menteri Besar Perak. Yang tak halal itu. Menteri Besar Perak. Saya kena tarik balik halal. Nanti dia cakap itu main agama lagi. Yang tak dapat ganti perkara itu Menteri Besar Perak yang tak mandate rakyat Perak. Dia yang tubuhkan hal ehwal portfolio bukan Islam. Pada tahun 2009. Mengapa ia tak dihantam? Mengapa beliau tak diselar? Mengapa tak ada demonstrasi? Kerana dia pemimpin UMNO. Dia yang tubuhkan portfolio hal ehwal bukan Islam. Serahkan kepada itu Datuk Ma. Tak jadi isu. Bila kita buat dekat Pulau Pinang, jadi isu. Kalau Mukris cakap ini hina Islam, mengapa dia tak selar Zamri hina Islam? Ini semua satu fitnah dan satu permainan politik yang jahat oleh UMNO. Pengupaya bangsa bukan sahaja ialah menangkis tumahan dan fitnah ini. Kalau kita nak lihat dengan lebih konkret, ialah satu usaha yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang berkaitan dengan projek-projek Kerajaan Negeri. Sebaik kita, Pakatan Rakyat memerintah Pulau Pinang, Kerajaan Negeri telah umumkan bahawa kita akan pakai tender terbuka untuk semua projek kerajaan. Bila ia diumumkan, UMNO pula cakap bahawa ini akan pinggirkan kontraktor Melayu kerana kontraktor Melayu tak dapat berdaya saing secara terbuka, kontraktor Melayu tak akan dapat tender terbuka. Kena hantam teruk. Saya cakap tak apa, kita cuba, kita lihat dan kita nilai kemudian. Dan selepas ia dijalankan, yang pelik ini, kontraktor Melayu dapat 70% daripada kontraktor yang menender projek kerajaan negeri adalah Melayu.
sama ada dari segi jumlah ataupun dari segi nilainya. 70% kontraktor Melayu. Seperti di JKR lagi tinggi 98%. JPS 100%. Bermakna apa? Bermakna kontraktor Melayu yang genuine, kontraktor Melayu yang benar dapat berdaya saing dan memenangi tender kerajaan negeri dengan keupayaan diri sendirinya. Bila ini diumumkan, UMNO tak puas hati. Dia cakap Masjid Melayu tak dapat. Kita tanya, ini bukan Melayu kah? Yang ini kontraktor ini bukan Melayu kah? Ini bukan Melayu. Kalau bukan UMNO, bukan Melayu. Kepala otak dia lah. Apa nak jawab lagi? Yang ini pun kena jawab. Kita pun sudahlah. Yang macam ini tak payah jawab. Itulah masalah. Kerana mereka terlalu bergantung pada kroni-kroni. Selagi bukan kontraktor Melayu, selagi bukan kontraktor UMNO, bukanlah kontraktor Melayu. Tetapi kita akan teruskan amalan urus takbil baik ini, kerana yang kita lihat sekarang, yang benar-benar dapat kontrak adalah kontraktor Melayu yang bergantung kepada keupayaan sendiri, bukan kontraktor UMNO yang hanya bergantung kepada kabel-kabel saja. Dan Mat Sabu pun ada hadiri satu perkara di mana kita kumpulkan kontraktor Melayu yang dapat kontrak, benar-benar kontraktor Melayu. Mat Sabu pula beritahu saya, satu pun saya tak kenal. Bermakna apa? Mereka bukan orang politik. Mereka kontraktor saya. Nak buat kerja saja. Patutkah mereka dapat? Kalau harga cantik, mutu cantik, prestasi dia baik, saya rasa mereka layak. Dulu tak dapat peluang, sekarang dapat peluang. Inilah yang saya sebut tadi, martabatkan rakyat, martabatkan bangsa, martabatkan seluruh negara Malaysia. Dan sekiranya kita dapat pastikan hanya yang terbaik dipilih, tak kira apa bangsa. Saya rasa dari segi keupayaan dan prestasi, bukanlah melihat warna kulit, melihat usaha kita sendiri. Saya punya doktor untuk anak-anak saya, pediatrician, pakar kanak-kanak adalah seorang Melayu, Dr. Zainal. Saya pilih dia bukan kerana dia Melayu. Ini kanak-kanak punya kesihatan tak boleh main-main biar. Kita tentu nak pilih yang paling baik kan. Bila kita pilih doktor, kita pilih doktor yang paling baik. Tak kira apa bangsa. Betul tak? Betul tak? Kalau itu Cina tak boleh pakai, you nak pilih dia jadi you punya doktor. Nanti ubat bukan baik, ubat mati. Serupa juga. Kalau engineer takkan kerana dia India atau dia Melayu kita pilih dia. Bukan, kita pilih yang paling baik. Asalkan dia baik, kita akan minta dia bantu sama kita. So bukan lihat warna kulit, lihat kemampuan dan kebolehan. Dan itu yang kita hendak bentuk, bukan sahaja dekat Pulau Pinang, tapi di seluruh Malaysia. Kita lihat bakat-bakat rakyat Malaysia yang telah berhijrah daripada luar Malaysia, daripada negara Malaysia. Bukan setakat orang bukan Melayu saja, orang Melayu pun ada. Tak percaya, pergilah Dubai, pergilah Timur Tengah. Ramai orang-orang Melayu profesional di sana. Nah, bila saya tanya, mengapa kena cari makan dekat luar negara, dia cakap, apa boleh buat, CM, kita tak ada kabel politik. Semua kena cantas. Hanya yang orang UMNO saja boleh dapat. Sungguh pun dia tak berapa pandai, dia dapat. Kita yang pandai ini, kita kena cantas. So terpaksa mencari peluang di luar negara. Bukankah ini satu kerugian, kehilangan kepada negara? So di sini memang tak kira apa bangsa, ada orang yang berkebolehan. Dan usaha kita ialah untuk cuba sedaya berapa yang boleh mencungkil bakat-bakat ini.
supaya mereka boleh bantu membangunkan negara. Takkan kita nak orang yang dunggu-dunggu untuk memimpin negara. Tak kira dia Cina kah, Melayu kah, India kah, atau kakak tak apalah. Kita tak mahu orang macam itu. Kita orang yang berkebolehan. Dan itulah usaha yang kita buat. Dan akhirnya, dalam aspek urus tadbir kerajaan, saya rasa yang paling penting ialah penyampaian ataupun delivery. Kalau kita tak boleh pastikan penyampaian yang baik kepada rakyat, saya rasa kita akan hilang kepercayaan daripada rakyat. Dan untuk pastikan kita boleh buat penyampaian yang baik, saya rasa ada dua perkara yang kita mesti tumpukan. Satu ialah kita mesti amalkan dasar sederhana. Selain daripada mengamalkan kehidupan yang sederhana macam Tok Guru ni Aziz, kita pun mesti amalkan kesederhanaan. Atau dalam bahasa Arab al-wasatiyah. Ini sudah jadi tema Maulid Rasul itu saya ingat. Wasatiyah, kesederhanaan adalah keadilan. So itu yang pertama. Yang kedua ialah urus takbir yang baik. Kalau saya tak silap, al-istiklaf. Betul tak? Betul tak? Saudara? Good governance, al-istiklaf. Mungkin saya punya bahasa tak berapa tepat lah. Itu saya rasa penting. Macam kita lihat pentadbirannya dulu bukan sahaja di Barat, bukan sahaja negara China, India, tapi macam Umar Abdul Aziz. Amalkan kepimpinan yang baik. Kita cuba belajar. Bukan kerana bila kita nak belajar daripada Umar Abdul Aziz, kita gelarkan diri Umar Abdul Aziz. Jauh daripada itu. Tapi mungkin orang yang tak faham Umar Abdul Aziz, dia ambil jalan senang, dia hantam kita, anggap kita sendiri Umar Abdul Aziz. Tak ada. Kita hanya nak belajar daripada yang baik. Dan itulah sebabnya saya sekali lagi meminta bahawa kita mesti ambil pendekatan yang sederhana. Kita mesti tetap dengan program-program yang boleh memberikan kebajikan kepada semua rakyat Malaysia. Dan yang penting sekali pada masa yang sama, teruskan usaha untuk amalkan kerajaan bersih yang melawan rasuah. Saya rasa itu akan dapat sokongan daripada semua rakyat Malaysia. So di sini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak PAS yang menjemput saya. Sebenarnya saya ada satu upacara yang penting di Pulau Pinang dan saya tak sepatutnya berada di sini, tapi kerana Mak Sabu minta, terpanggil jugalah. So sekali lagi saya percaya sekiranya kita teruskan perpaduan kita, dan saya faham selalu PAS dituduh diperalahkan oleh DAP. Serupa juga di kalangan orang Cina, MCA pula tuduh kita diperalahkan oleh PAS. Itu yang BN nak lihat. Nak lihat kita pecah. Kerana bila kita pecah, dia untung. Bila kita bersatu, dia parah. Dan cuba kita lihat sejarah. Bila kita tak bersatu, mereka kuat. Bila mereka kuat, mereka ada baik dengan kita tak? Saya masih ingat zaman darurat yang diisytiharkan di Kelantan. Insiden peristiwa berdarah memali. Masa itu siapa yang sokong PAS? DAP di Parlimen. So bila kita lemah, mana dia nak bincang sama kita? Mana dia nak layan sama kita? Tindas kita lagi kuat. Selalu dengar ucapan ceramah Mak Sabu. Masa PAS tak seperti sekarang kuat, masa PAS lemah, selalu kena tindas oleh Barisan Nasional dan UMNO. Sama juga DAP. Ditindas oleh MCA barisan. So kita kena kenal siapa kawan, siapa lawan.
Yang penting ialah kawan selama-lamanya, lawan selama-lamanya. Sekira kita boleh bezakan di antara kawan yang lawan, saya rasa usaha untuk pecah belahkan kita tak akan berjaya. Dan juga rakyat akhirnya akan untung. Itulah yang paling penting. Saya rasa di sini atas usaha bersama kita dapat memperkenalkan dan membolehkan pengundi bukan Melayu lebih dapat menerima PAS. Tapi kita kena berusaha lagi. Kerana itu MC sekarang betul-betul cuba untuk bubur racun di kalangan pengundi bukan Melayu. Khususnya dengan menggunakan laporan-laporan yang tidak tepat dalam media masa. Itu bahaya. Sama yang dilakukan oleh UMNO di Surat Khabar Melayu. Kita mesti cari jalan untuk hadapi serangan ini. Kalau tidak, kita pecah, akhirnya yang rebah ialah kita sendiri. Dan usaha ini tak akan berjaya dalam 1-2 hari. Mungkin ambil masa yang panjang. Tapi selagi kita berpegang teguh kepada perjuangan, macam tak kira betapa lamanya, yang menang akhirnya perjuangan dan rakyat. Di Mesir perlu ambil 30 tahun. Tapi akhirnya Firaun pun jatuh. Di Malaysia, jangan ingat mereka tak akan tumbang. Tapi yang penting, kita mesti terus berusaha. Berikan tumpuan ke atas kebajikan rakyat. Dan sekiranya ini boleh dilakukan, saya rasa rakyat akan menerima sama kita. So dengan ini saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Dan sekiranya ada peluang, saya harap boleh lawat sama Pulau Pinang. Tengok sama ada itu negeri Pulau Pinang betul-betul tindas sama orang Melayu atau orang Cina. Kalau you dengar orang MC cakap, oh orang Cina kena tindas. Tengok gerai-gerai hanya orang Cina saja yang kena. Tengok itu hanya orang-orang Cina yang kena. Ini sama juga. Tapi kita boleh lihat dengan diri sendiri, hubung sama kawan-kawan kita, dan saya rasa kita boleh lihat perubahan yang kita bawa. So sekali lagi saya harap bahawa semua dalam keadaan yang sihat, dengan hati yang tabah untuk hadapi cabaran, untuk memenangi pilihan yang besar yang akan datang. Sekian, terima kasih.